Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saad bin Tahir, nombor matriks P112368 bersama ahli kumpulan lain Awang Muhammad Ghazali bin Pengiran Muhammad Yassin P112367 dan Muhammad Syarif bin Arifin P111310. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk program e-klinik bola sepak SMK Bengawan yang akan diadakan di SMK Bengawan. Tujuan kertas kerja ini ditulis adalah untuk memohon kelulusan daripada pihak pentadbiran SMK Bengawan bagi melaksanakan program e-klinik bola sepak secara dalam talian yang menggunakan medium Zoom dan program ini akan dikelolakan sepenuhnya oleh kelab bola sepak SMK Bengawan. Selain daripada itu, kertas kerja ini juga bertujuan untuk menerangkan tentang latar belakang program, rasional, categan pelaksanaan program, senarai jawatan kuasa pengelola, anggaran bajet dan elemen serta proses perancangan program. Pengisian program ini akan dikendalikan oleh dua orang jurulatih berpengalaman serta pakar dalam bidang masing-masing iaitu Ruzaimi Abdul Rahman dan Azizan Nordin. Ruzaimi Abdul Rahman ini merupakan bekas pemain kebangsaan dan Kelab Johor Darul Takzim atau JDT, manakala Azizan Nordin pula adalah pemain pertahanan tengah pasukan Sabah. Kedua-dua jurulatih ini merupakan bekas pelajar SMK Bengawan yang juga memang berbakat besar dalam permainan bola sepak. Program e-klinik bola sepak ini juga diadakan bertujuan untuk mendedahkan pelajar SMK Bengawan tentang kemahiran asas dan sains dalam bola sepak. Antara pengisian dalam slot program ini ialah kemahiran asas, kecergasan dan perkara-perkara yang berkaitan sains dalam sukan. Program ini dirancang untuk dilaksanakan selama 3 hari bermula pada 14 Februari 2022 sehinggalah 16 Februari 2022. Untuk tajuk pengenalan, seperti yang kita ketahui, pencapaian bagi beberapa jenis sukan utama adalah kurang memberangsangkan. Hanya setengah sukan saja yang mempunyai prestasi yang agak membanggakan. Contohnya sukan badminton, squash dan sepak takraw. Begitu juga halnya dengan sukan bola sepak, iaitu satu permainan yang boleh dianggap sebagai sukan nombor satu serta digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di Malaysia dan juga seluruh dunia. Walaupun bola sepak di negara kita menuju era profesional, prestasinya dilihat masih berada di tahap rendah dan belum boleh dibanggakan, di mana kedudukan ranking negara kita di peta dunia ialah ke 153. Dalam usaha melahirkan melahirkan pemain yang berkualiti dan mempunyai kemahiran bola sepak yang tinggi ini, ia adalah bermula dengan latihan yang sistematik daripada jurulatih yang benar-benar berpengetahuan dan berpengalaman. Selain itu, faktor pemakanan yang sihat dan nutrisi yang bertepatan dan bersesuaian untuk perkembangan pemain juga perlu diberi perhatian oleh setiap ibu bapa pemain. Oleh itu, dengan persetujuan jurulatih serta pakar pemakanan untuk menyampaikan pandangan berkaitan masa depan bola sepak dan nutrisi pemain. Melalui klinik ini diharapkan setiap peserta akan dapat menimba ilmu yang amat berguna daripada jurulatih. Selain daripada itu, pasti ramai yang memikirkan bahawa prestasi cemerlang sebuah pasukan itu hanyalah dipengaruhi oleh keberkesanan taktikal permainan dan kualiti
barisan pemain semata-mata. Hanya segelintir saja yang menyadari bahawa faktor aplikasi sains sukan juga tidak kurang pentingnya, malah memainkan peranan yang sangat besar. Umpama akar yang menyokong pokok yang berdiri, begitulah peranan pentingnya sains sukan dalam bola sepak. Antara 5 fungsi dan peranan utama sains sukan dalam bola sepak ialah tingkatkan prestasi ketika latihan dan perlawanan. Penekanan sains sukan dalam proses latihan sebuah pasukan bukanlah menjurus kepada taktikal permainan, akan tetapi lebih kepada konsistensi pelaksanaan latihan berpasukan. Kekerapan melakukan latihan akan menjadikan para pemain mudah hadam dengan taktikal daripada jurulatih seperti mana yang dilakukan oleh pasukan-pasukan ternama dunia seperti Liverpool dan juga beberapa pasukan lain. Mereka menjalani latihan hampir setiap hari untuk meningkatkan kecergasan dan memastikan konsistensi aplikasi taktikal daripada jurulatih. Sebab itu jika melihat mereka bermain, terlalu jelas perbezaan kecergasan pemain mereka dan nampak lebih teratur dari segi permainan berbanding dengan pasukan-pasukan lain, terutamanya di Asia. Okey, fungsi yang kedua ialah untuk mengurangkan risiko kecederaan pemain. Mengaplikasikan sains sukan dalam bola sepak membantu para pemain agar tidak mudah mendapat kecederaan dan seterusnya meningkatkan potensi mereka untuk bersedia sepenuhnya untuk diturunkan. Ini dapat dilakukan dengan mempelajari dan mempraktikkan cara membuat larian, lompatan dan sebagainya serta meminimalkan pendedahan pemain kepada kecederaan. Secara terperincinya, biomekanik boleh dipecahkan kepada dua, iaitu bio dan mekanik. Perkataan bio dalam sains sukan ini membawa maksud kehidupan ataupun sistem biologi, dan perkataan mekanik pula membawa maksud kajian ataupun analisis terhadap daya dan kesannya. Fungsi yang ketiga pula ialah diet seimbang pemain. Selepas latihan dan perlawanan kompetitif, pasti para pemain akan mengalami keletihan akibat penggunaan tenaga yang banyak untuk mendapatkan semula kondisi fizikal seperti sedia kala. Diet pemakanan yang seimbang dan sesuai harus diberikan. Pemakanan ini merupakan berupa satu nutrien dan juga kesannya kepada kesihatan dan juga perkembangan seorang pemain. Prestasi fizikal yang cemerlang dalam sukan bergantung kepada dua faktor utama, iaitu genetik dan juga status latihan. Okey, fungsi yang keempat ialah data analisis untuk tentukan pemain kesebelasan utama. Untuk tetapkan satu penanda aras keadaan pemain yang layak bermain untuk sesebuah pasukan, data kecergasan melalui kaedah sains sukan juga penting. Memastikan pemain-pemain yang diturunkan menepati tahap kecergasan yang diperlukan dalam perlawanan kompetitif. Dan fungsi yang kelima ialah improvisasi fisiologi dan psikologi. Faktor fisiologi dan psikologi ini merupakan faktor yang amat memainkan peranan penting dalam bola sepak, di mana aspek fisiologi termasuklah proses pemulihan pemain setelah mengalami kekejangan otot, latihan-latihan khas. Bagi psikologi pula penting sebagai moral boost agar keadaan mental para pemain berada dalam keadaan tinggi dan tidak terganggu sebelum perlawanan. Rasional
kertas kerja ini dibuat ataupun program ini dilaksanakan adalah untuk melihat kaedah pelaksanaan yang sesuai dengan situasi pandemik di mana aktiviti fizikal tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, untuk memenuhi salah satu aktiviti permainan dalam kegiatan core curriculum. Yang ketiga, memberikan pendedahan serta membimbing pelajar menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dalam semua aspek pengelolaan pertandingan, terutamanya pertandingan bola sepak. Dan yang keempat, mengembangkan semangat dan memupuk minat di kalangan pelajar-pelajar, bukan sahaja permainan tetapi juga penganjuran aktiviti sukan apabila berada di luar nanti. Di sini juga dinyatakan visi, misi dan matlamat program ini dianjurkan. Visi iaitu ke arah kecemerlangan bola sepak SMK Bengawan, dan misi pula ialah menjadikan bola sepak SMK Bengawan pilihan pelajar untuk membentuk disiplin dan jasmani yang mantap. Matlamat pula ialah untuk memberi pendedahan kemahiran profesional permainan bola sepak. Matlamat yang kedua untuk memberikan pendedahan berkaitan kemahiran bola sepak dan juga untuk mencukil bakat dalam kalangan pelajar. Matlamat yang ketiga, program ini juga dijalankan seiring dengan seruan Menteri Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan satu murid satu sukan bagi meningkatkan potensi setiap pelajar yang boleh dikesan dari awal bangku sekolah. Matlamat yang terakhir ialah program juga akan menjadikan landasan dalam pembentukan akademi bola sepak yang bakal diwujudkan di semua sekolah di Malaysia. Untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Muhammad Syarif untuk tajuk seterusnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita akan pergi kepada objektif program. Yang pertamanya adalah untuk memberi pendedahan berkaitan kemahiran bola sepak secara lebih sistematik dan betul kepada setiap peserta melalui bimbingan jurulatih-jurulatih yang kita bawakan khas serta guru-guru penasihat bola sepak sekolah yang berpengalaman. Yang kedua adalah untuk menanamkan minat terhadap bola sepak di kalangan peserta dan masyarakat melalui perkongsian-perkongsian pengalaman jurulatih-jurulatih jemputan yang dibawa khas. Ketiga adalah untuk mendedahkan peserta tentang teknik latihan dan kemahiran asas pemain bola sepak yang betul melalui bimbingan dan nasihat daripada guru-guru penasihat serta jurulatih-jurulatih yang bertindak sebagai fasilitator. Yang keempat adalah untuk menjalin kerjasama antara pihak sekolah serta masyarakat dan dalam membantu meneruskan lagi kecemerlangan sukan, terutamanya dalam bola sepak yang telah sedia terkenal di sekolah ini. Dan yang kelima adalah untuk menanamkan minat dan kecintaan masyarakat serta peminat terhadap pasukan bola sepak sekolah, kerana mereka pasukan bola sepak sekolah ini dibimbing oleh jurulatih yang berpengalaman, sudah pasti semangat penyokong juga akan lebih meningkat. Seterusnya kita pergi kepada analisis SWOT, iaitu yang pertama sekali adalah kekuatan ataupun strength, di mana kekuatan yang diperolehi adalah pertamanya pengurusan kurikulum yang baik daripada ketua pentadbirannya, pengetua penolongan kurikulum, setiausaha kurikulum dan sukan serta guru-guru penasihat kelab bola sepak dan juga guru-guru lain. Yang kedua adalah kerjasama yang baik daripada guru-guru, walaupun guru-guru tersebut bukan ahli guru penasihat kelab bola sepak sekolah, namun bersedia untuk membantu guru penasihat bola sepak sekolah untuk melaksanakan program ini. Yang ketiganya, terdapat jurulatih yang bertauliah melalui pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelum ini melatih pelajar-pelajar dalam pasukan bola sepak sekolah. Dan yang keempat, guru-guru penasihat juga mempunyai pengalaman melatih wakil sekolah sehingga ke peringkat negeri.
peringkat negeri Sabah. Seterusnya adalah kelemahan ataupun weakness. Yang pertama sekali, kehadiran pelajar kurang menggalakkan, terutamanya sejak akhir-akhir ini, di mana walaupun sekolah telah dibuka, masih ada ibu bapa yang risau dengan keselamatan anak-anak mereka berada di khalayak ramai, iaitu di kalangan rakan-rakan mereka sendiri. Yang keduanya, tanggapan ibu bapa yang terlalu mementingkan akademik dan menganggap kurikulum ini kurang penting. Dan yang ketiga, program ini juga berkemungkinan akan bertindih dengan program-program sekolah yang lain yang sudah semua sedia maklum bahawa program takwim sekolah biasanya akan penuh padat dengan pelbagai aktiviti oleh setiap organisasi dalam sekolah serta pihak-pihak luar. Yang keempat adalah ramai pelajar yang lebih berminat bermain permainan lain, terutamanya apabila peluang telah tersedia melalui kelab-kelab sukan seperti bola tampar, hoki, sepak takraw dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah peluang, di mana didapati secara tinjauan kasar lebih 50% atau lebih separuh pelajar lelaki sekolah berminat bermain bola sepak. Ini dapat dilihat daripada kesungguhan mereka bermain semasa pendidikan jasmani ataupun sekadar bermain petang, bermain di waktu petang oleh pelajar-pelajar asrama serta pelajar luar. Yang keduanya, pihak sekolah juga melalui guru penasihat mempunyai hubungan yang baik dengan bekas pemain sekolah yang pernah mewakili pasukan negeri dan kebangsaan, iaitu terutamanya jurulatih jemputan kita. Yang ketiganya, terdapat guru yang berpengalaman menjadi pengadil bola sepak peringkat negeri Sabah yang sudah pasti mampu berkongsi pengalaman dan tips-tips berkenaan dengan suasana permainan bola sepak di peringkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, peluang yang terakhir adalah jurulatih sekolah juga mempunyai sijil kejurulatihan yang biasanya dikeluarkan oleh badan berautoriti dalam sesuatu bidang. Dalam kes ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM, yang sudah pasti memberi satu kelebihan kepada jurulatih sekolah ini berbanding sekolah-sekolah lain. Seterusnya adalah cabaran ataupun challenge. Cabaran yang pertama yang dihadapi adalah ekspektasi ibu bapa dan PPD yang tertinggi terhadap pihak sekolah, di mana sekolah ini telah terkenal dengan kelahiran alumni-alumni yang berbakat, terutamanya dalam bidang sukan. Sudah pasti mereka menjangkakan pasukan bola sepak sekolah terutamanya mampu meneruskan legasi alumni-alumni mereka sebelum ini. Cabaran yang kedua pula adalah kedudukan sekolah terletak di luar bandar dan kurangnya fasiliti, di mana sekolah ini terletak agak jauh daripada kompleks sukan utama daerah dan satu-satunya kemudahan sukan yang ada adalah padang sekolah. Yang ketiganya adalah status sekolah sebagai pusat kecemerlangan bola sepak kepada pihak luar, yang sudah pasti pihak luar menjangkakan sesuatu yang terbaik dari sekolah ini berbanding sekolah-sekolah lain yang selalu mengeluarkan alumni-alumni yang berjasa kepada bidang sukan negeri dan seterusnya. Yang keempat adalah agensi-agensi luar sering melibatkan sekolah dalam aktiviti mereka. Ini menyebabkan jadual yang padat dalam kalender sekolah dan kemungkinan akan lebih sibuk lagi menjelang musim peperiksaan, di mana lebih banyak kem-kem motivasi misalnya akan diadakan. Seterusnya adalah teori yang model yang mendasari program ini. Teori ini adalah psikomotor, di mana ianya memberi tumpuan kepada kemahiran fizikal dan kognitif pelbagai bahagian yang diperolehi dan dalam penyelarasan antara satu sama lain. Ianya ditunjukkan melalui kemahiran fizikal seperti pergerakan, koordinasi, manipulasi, ketangkasan, keanggunan, kekuatan dan kepantasan, di mana tindakan yang menunjukkan kemahiran motor halus atau kasar seperti penggunaan alat serta berjalan. Contohnya, terdapat 5 fasa proses pembelajaran psikomotor, di mana yang pertama, dapatkan pengetahuan tentang apa yang perlu diselesaikan, mengapa, dalam susunan apa dan bagaimana. Hal ini menjurus kepada kemahiran-kemahiran yang diperolehi dan juga penambahbaikan kemahiran pemain-pemain atau peserta-peserta oleh jurulatih-jurulatih kita. Yang kedua, selesaikan tindakan mengikut urutan untuk setiap bahagian prosedur. Ini juga boleh diterjemahkan dalam usaha memberikan bengkel melalui nasihat-nasihat bimbingan
daripada jurulatih-jurulatih kepada setiap peserta walaupun berada di tempat masing-masing. Ketiganya memindahkan kuasa daripada mata kepada diri kinestetik atau lain-lain. Kemahiran ini amat penting terutama sekali dalam sukan-sukan yang bersifat tangkas seperti bola sepak, hoki dan sebagainya, di mana setiap peserta harus alert dengan setiap pergerakan bola dan pemain. Empat adalah automasi kemahiran dan bakat melalui pengulangan, melalui latihan intensif pada program kali ini serta latihan-latihan yang mereka boleh buat di rumah dan seterusnya diaplikasikan dalam permainan sebenar. Dan yang kelima adalah memperluaskan penggunaan kemahiran kepada aplikasi dan tujuan yang lebih luas mengikut situasi yang sesuai, di mana mungkin kemahiran-kemahiran ini berguna dalam bidang sukan, bidang sukan lain misalnya yang disertai oleh murid. Seterusnya adalah jawatan kuasa, iaitu yang pertama sekali penasihatnya terdiri daripada pengetua sekolah, pengurusinya adalah ketua guru penasihat kelab bola sepak, timbalan pengurusi 1 dan 2 yang membantu pengurusi untuk memantau setiap gerak kerja ahli jawatan kuasa yang lain, setiausaha dan timbalan setiausaha membantu dalam bidang dokumentasi dan laporan-laporan serta surat menyurat yang berkaitan. Bendahari dan timbalan bendahari pula adalah untuk memastikan perancangan program dilaksanakan mengikut bajet yang telah dirancang dan meminimalkan perbelanjaan sebanyak mungkin agar program ini tidak terlalu besar belanjanya dan kesannya kepada kewangan sekolah. Seterusnya adalah AJK pendaftaran, di mana AJK ini menguruskan pendaftaran peserta melalui kaedah yang sesuai seperti Google Form dan sebagainya. AJK peralatan pula memastikan peralatan-peralatan yang digunakan pakai dalam program ini tersedia, terutamanya mungkin kepada pemain-pemain atau peserta-peserta yang ketiadaan alatan yang sesuai di rumah mereka. Yang ketiga adalah AJK teknikal dan pengurusan peserta, di mana AJK ini bertugas dalam memastikan medium program ini iaitu Zoom dapat digunakan dengan lancar dan baik serta mahir setiap peserta dan juga jurulatih-jurulatih, guru-guru mahir menggunakannya agar program berjalan dengan lancar serta menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul semasa perjalanan program. AJK ini juga menguruskan pengurusan peserta, bertugas dalam pengurusan peserta, di mana pergerakan peserta dipantau oleh mereka agar tiada peserta yang keluar masuk, ponteng dan sebagainya. AJK dokumentasi pula bertugas dalam mengumpulkan bahan-bahan video dan gambar berkenaan sepanjang perjalanan dan pelaksanaan program ini agar dapat disertakan dalam laporan yang akan disediakan nanti. Seterusnya adalah AJK promosi, di mana AJK ini berperanan untuk mempromosikan lagi program ini kepada pelajar-pelajar serta masyarakat sekitar, walaupun program ini tidak terbuka kepada masyarakat luar, namun dengan program ini diwawarkan kepada mereka mengetahui bahawa sekolah ini sentiasa aktif walaupun pandemik, tidak menghalang gerak kerja usaha-usaha untuk memantapkan lagi pasukan bola sepak sekolah. Promosi dijalankan dalam dua bentuk, iaitu banner yang akan diletakkan di tempat-tempat strategik seperti luar pagar sekolah dan dalam kawasan sekolah, dan media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. AJK pengacaraan pula bertugas dalam memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar dan bertindak sebagai pengacara majlis bagi setiap majlis-majlis penting seperti perasmian dan penutupan. Berikut adalah tentatif program pada pukul 8.30 pagi dimulakan oleh taklimat oleh pengerusi penganjur. Seterusnya adalah majlis perasmian, di mana ucapan alu-aluan, ucapan jurulatih jemputan serta ucapan perasmian oleh pengetua sekolah. Seterusnya adalah rehat, kemudian disambung dengan slot pertama, kemudian rehat lagi tengah hari, disambung pula pada pukul 2 petang, slot kedua, ketiga, dan ketiga seterusnya pada pukul 5 petang program akan ditangguhkan. Hari kedua pula disambung dengan slot keempat yang bermula pada pukul 9 pagi. Seterusnya pada pukul 10, ujian fizikal kecergasan
akan dijalankan, di mana ujian ini terdiri daripada 3 sesi, ujian pra, ujian semasa dan ujian pasca. Elemen-elemen yang terdapat dalam ujian ini adalah 3 minute step up, 1 minute push up, plank dan 5 level sit up. Kemudian rehat tengah hari dan bersambung pula pada pukul 2 petang dengan latihan fizikal berpandu dan program ditangguhkan pada pukul 5 petang. Hari ketiga pula disambung pada pukul 8.30 pagi dengan slot ke-5, ke-6, ke-6 seterusnya rehat tengah hari dan disambung pula slot ke-7, ke-8 dan kemudian pada pukul 4 petang dijangka dapat dimulakan majlis perasmian penutupan yang akan disempurnakan oleh pengetua sekolah sebelum setiap peserta bersurai pada pukul 5.30 petang. Berikut pula adalah cartagan pelaksanaan program di mana minggu pertama akan diisi dengan mesyuarat pertama yang bertujuan untuk sebagai penubuhan jawatankuasa program serta pelantikan AJK. Ini penting agar memastikan setiap tugasan mengikut jawatankuasa dapat diselesaikan oleh setiap individu yang bertugas. Dalam minggu yang sama juga, perancangan pengisian program juga akan dirangka agar ianya sesuai dengan matlamat dan aspirasi yang telah dirancang oleh kelab bola sepak. Minggu kedua pula disambung dengan penghantaran surat jemputan kepada jurulatih jemputan bagi memastikan kehadiran mereka serta agar mencari tarikh yang sesuai sekiranya tarikh yang dicadangkan tidak sesuai dengan jadual mereka. Minggu keempat pula diisi dengan mesyuarat kedua, pembahagian tugasan terperinci dan tindakan setiap jawatankuasa menjelang bermulanya pelaksanaan program ini. Keenam, teseran pelaksanaan program iaitu Zoom terutamanya dalam pengenalan peserta akan dijalankan pada minggu kelima bagi memastikan setiap peserta dan AJK yang bertugas tahu tentang technicality dalam penggunaan Zoom ini agar perjalanan program pada hari sebenar dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya pada minggu ke-6 pertemuan semua ketua AJK bagi mendapatkan maklum balas dan persiapan akhir serta menyelesaikan segala isu-isu dan masalah yang timbul sekiranya ada agar program dapat berjalan dengan lancar tanpa sembarang gangguan. Minggu ke-7 dijangka program akan dijalankan, kemudian minggu ke-8 pula akan diakhiri dengan mesyuarat ketiga yang bertujuan untuk menilai semula ataupun postmortem selepas pelaksanaan program agar masalah atau isu yang timbul sepanjang program tersebut dapat diperbaiki pada masa hadapan dan diaplikasikan dalam program-program lain sekolah. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Awangku Muhammad Ghazali bin Pangeran Muhammad Yassin. Untuk bagian saya akan bincangkan tentang anggaran bajet. Itu bajet keseluruhan adalah sebanyak RM600 sahaja. Jadi maknanya bajet ini tidaklah begitu besar. Dan kita senaraikan di sini beberapa perbelanjaan, iaitu sebanyak RM200 diperuntukkan untuk penceramah, kemudian RM140 untuk sijil dan cenderati penceramah, banner RM100, sijil penyertaan peserta di mana setiap unit berharga RM2. Jadi ada 30 unit, total dia RM60. Dan persediaan kos luar jangka sebanyak RM100. Jadi jumlah keseluruhan ialah RM600 sahaja. Seterusnya kita akan membincangkan tentang implementasi 9 elemen perancangan dalam pelaksanaan projek. Yang pertama ialah misi dan wawasan organisasi. Seperti yang kita tahu, misi adalah satu kenyataan umum berkaitan dengan hasrat pencapaian jangka panjang dalam sebuah organisasi. Melalui program ini, kami tetapkan misi SMK Bengawan ingin menjadikan bola sepak sebagai pilihan pelajar untuk membentuk disiplin dan jasmani yang mantap dalam kalangan mereka. Seterusnya wawasan. Wawasan pula ialah merupakan gambaran tentang masa depannya suatu organisasi itu, di mana dalam program ini kami menjadikannya sebagai wawasan SMK Bengawan sebagai antara kuasa terkuat dalam sukan bola sepak di peringkat negeri dalam jangka masa yang tertentu. Implementasi yang kedua ialah rasional perancangan. Rasional perancangan ini adalah penting untuk
mengenal pasti keperluan, ya, kenapa program ini patut dilaksanakan di SMK Bengawan. Sebelum itu kami telah mengadakan satu kajian untuk mengenal pasti punca kemerosotan sukan bola sepak dalam kalangan pelajar di SMK Bengawan. Responden yang terlibat ialah guru-guru dan juga pelajar. Antara punca yang dikenal pasti ialah kebanyakan pelajar yang menyertai permainan ini kurang menguasai kemahiran asas bola sepak. Ini mungkin mereka tidak dilatih dengan corak kemahiran bola sepak moden yang dikaitkan dengan sains sukan. Implementasi yang ketiga ialah penentuan matlamat dan objektif, di mana matlamat program ini telah dibagikan kepada beberapa objektif supaya ianya mudah difahami dan juga mudah dicapai. Berdasarkan pada program ini, kami berharap ianya dapat melahirkan modal insan yang sihat, cerdas dan produktif, dan juga boleh memberi sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justru itu diharap juga ianya mampu menarik minat pelajar-pelajar agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Implementasi yang seterusnya ialah pengenalpastian strategi pelaksanaan. Menurut Hussein Najib Rahman et al. 2017, pihak sekolah perlu mengenal pasti strategi untuk melaksanakan rancangan atau program bagi meningkatkan prestasi atau produktiviti dalam suatu bidang pengurusan atau aspek persekolahan. Strategi pelaksanaan tersebut perlulah merupakan tindakan atau langkah yang spesifik dan menjurus kepada usaha untuk mengatasi masalah dan kelemahan tersebut secara teratur dan juga profesional. Oleh itu, melalui program ini, kami memperkenalkan dua alumni sekolah seperti Nurzaimi Abdul Rahman dan Azan Nordin, yang mana kedua-dua mereka ini pernah beraksi dalam sukan bola sepak di peringkat yang lebih tinggi, iaitu mewakili pasukan kebangsaan, dan diharap dengan kedudukan yang pernah mereka capai ini, secara langsung ia boleh membantu memberi nilai tambah terhadap kemahiran, pengetahuan dan juga motivasi. Seterusnya ialah penilaian tindakan-tindakan. Dalam elemen ini, pihak penyelaras program akan menilai kekuatan dan kelemahan program e-klinik bola sepak yang akan dianjurkan. Di antara kekuatan yang dikenal pasti ialah yang pertama, dari segi tempat, iaitu tempat pelaksanaan program ini akan berlaku di kediaman rumah masing-masing. Yang kedua ialah dari segi masa, iaitu 3 hari masih diberikan untuk melaksanakan program ini, dan diharap dalam masa ini boleh memberikan input-input yang berguna kepada para peserta yang akan mengikuti program ini. Yang seterusnya ialah dari segi pengalaman. Buat pertama kalinya kita mengadakan program ini, iaitu program e-klinik bola sepak ini secara maya, iaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi ini merupakan satu pengalaman baru yang akan dirasai oleh para peserta yang akan menyertai program ini. Dan yang keempat ialah daripada segi fasilitator yang kita datangkan untuk melaksanakan ataupun untuk menyampaikan kemahiran dan juga pengetahuan tentang beri motivasi kepada mereka ini ialah daripada bekas pemain kebangsaan, merupakan idola kepada kepada pelajar-pelajar. Dan seterusnya, melalui program ini juga ia boleh meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan para peserta daripada segi kemahiran asas bola sepak dan juga pengetahuan tentang sains sukan yang berkaitan dengan bola sepak. Dan satu kelemahan yang kami kena pasti ialah berkemungkinan murid tadi akan bosan kerana tidak berada di lapangan yang sebenarnya. Maksudnya mereka tidak melakukan aktiviti ini seperti sebagaimana pemain bola sepak yang lain lakukan, iaitu di tengah padang. Seterusnya ialah pemilihan tindakan. Dalam bahagian ini, penyelaras program akan mengadakan mesyuarat bersama AJK yang telah dilantik untuk menentukan pelaksanaan program. Mesyuarat ini sangat penting untuk memastikan supaya pemilihan tindakan adalah bersesuaian
mengikut objektif yang telah ditetapkan untuk program ini. Selepas itu, barulah guru-guru penasihat dan juga penyelaras program akan cuba untuk merangka satu program latihan bola sepak secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom, yang mana ini merupakan suatu yang aplikasi yang sesuai digunakan dengan situasi semasa di mana pelajar-pelajar tidak dapat sekolah untuk melakukan aktiviti kurikulum buat masa ini. Dan dalam masa yang sama juga ianya memudahkan fasilitator dan juga guru-guru di mana mereka boleh menjalankan slot masing-masing dari tempat kediaman. Seterusnya ialah penggubalan rancangan. Setelah rangka plan perancangan dibentuk dalam implementasi sebelum ini, pihak penyelaras akan membentuk satu jawatankuasa yang mana mereka ini berperanan untuk memperhalusi, merancang secara spesifik mengikut tugas masing-masing dengan dikawal selia oleh pengurusi penganjur, dan seterusnya mereka akan melaksanakan tugas mengikut bidang tugas masing-masing. Implementasi yang ke-8 ialah pengawalan proses dan penempatan piawai. Dalam elemen ini, beberapa mesyuarat untuk meninjau gerak kerja setiap jawatankuasa akan dilakukan, di mana ianya bertujuan untuk memastikan setiap tugasan ini dapat diselesaikan dengan sempurna dan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Dan melalui mesyuarat ini juga sebarang permasalahan yang timbul berkenaan dengan tugasan daripada setiap jawatankuasa juga boleh dibincangkan dan seterusnya mencari alternatif yang sesuai untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dan hasil perbincangan ini akan diketahui oleh setiap ahli jawatankuasa agar tidak berlaku salah faham dalam kalangan mereka. Implementasi yang terakhir adalah perancangan semula. Ini bertujuan bagi melihat adakah hasil yang diperolehi mencapai objektif program dan adakah pelaksanaan yang dilakukan adalah pelaksanaan yang baik kepada program ini. Itu semasa program jalankan, sebarang kelemahan atau masalah yang timbul mengikut bidang tugas masing-masing perlu diambil perhatian oleh setiap jawatankuasa bagi tujuan penambahbaikan. Penyelaras program dan ahli jawatankuasa yang lain akan melalui program perancangan semula untuk melihat langkah atau strategi penyelesaian baru agar dapat sama-sama menyelesaikan masalah yang timbul. Seterusnya ialah implementasi 6 proses perancangan dalam pelaksanaan projek. Pertama ialah menentukan masalah dan keperluan. Seperti yang kita tahu bahawa penularan pandemik COVID-19 menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat hadir ke sekolah dan seterusnya tidak dapat melakukan aktiviti kurikulum. Perbincangan telah dijalankan di antara penyelaras program dengan pentadbir, penyelaras kurikulum dan guru-guru penasihat kelab bola sepak untuk mengenal pasti rasional program ini patut diadakan. Melalui perbincangan ini, beberapa kelemahan dikenal pasti dan cadangan aktiviti yang sesuai untuk mengatasi kelemahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Yang kedua ialah mengenal pasti objektif program. Untuk bahagian ini, penyelaras program akan mengadakan mesyuarat bersama dengan penolong kanan, penyelaras kokem dan juga guru-guru penasihat kelab bola sepak bagi menentukan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik. Daripada mesyuarat ini diharap boleh menetapkan beberapa objektif yang patut dicapai apabila program ini dilaksanakan. Seterusnya, menjana program penyelesaian. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan perjalanan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan terurus seperti mana yang telah ditetapkan. Dalam langkah ini juga, perbincangan secara kolektif akan dilaksanakan untuk membincangkan tentatif program yang bersesuaian seperti belanjawan program, pelajar yang terlibat, dan pelaksanaan program. Proses yang seterusnya ialah memilih reka bentuk program, di mana dalam proses ini, pihak sekolah dan jawatankuasa yang terlibat akan berusaha untuk mencari dana bagi menampung perbelanjaan program ini,
di mana dana-dana yang dikumpulkan ini mungkin boleh diperolehi daripada syarikat-syarikat ataupun orang-orang perseorangan. Dalam proses ini adalah penting untuk memastikan keberkesanan kos dalam pelaksanaan program sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Proses yang seterusnya ialah melaksanakan reka bentuk program. Dalam bahagian ini, beberapa persediaan seperti promosi dan pemasaran akan dilakukan, yang mana kedua-duanya bertujuan untuk menarik minat, memberi motivasi dan juga kesedaran tentang kepentingan program ini. Selain itu, pihak sekolah juga akan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa kepada pelajar, yang mana surat ini merupakan dokumen penting bagi rujukan seandainya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Contohnya kita risau tentang kecederaan yang boleh berlaku semasa program ini dilaksanakan. Walaupun ianya dilakukan di rumah, tapi berkemungkinan juga program ini boleh mendatangkan risiko pada. Seterusnya, penyelaras dan susah program juga akan membuat laporan sepanjang program ini dilaksanakan. Dan diharap dalam bahagian ini akan dipastikan perkara-perkara ini berlaku, iaitu yang pertama ialah program ini berjalan sebagaimana yang telah dirancangkan. Kemudian kandungan latihan ini dapat disampaikan dengan baik, dan seterusnya wujud aliran training transfer ataupun pengaliran kemahiran tadi yang baik daripada jurulatih kepada peserta. Dan seterusnya penilaian terhadap keberkesanan latihan yang telah dibuat. Proses yang terakhir sekali ialah penilaian, di mana menurut Robiah Siden 1992, penilaian ialah satu prinsip untuk mengukur pencapaian secara sistematik. Dalam hal ini, penilaian terhadap suatu program perlu dilakukan kerana keberkesanan suatu program akan diketahui setelah penilaian. Untuk program ini, kami mengemukakan dua penilaian, iaitu yang pertama penilaian berdasarkan pencapaian individu dalam satu program, dan kedua ialah penilaian berdasarkan persepsi pelajar dalam satu program. Dan hasil daripada penilaian tadi akan dijadikan penilaian aras bagi tujuan penambahbaikan di masa akan datang. Sebagai penutup, kesimpulannya, kejayaan sebuah pasukan bola sepak amat bergantung kepada kualiti pemain yang dilahirkan. Pemain yang berkualiti dan mempunyai kemahiran bola sepak yang tinggi sudah pasti lahir daripada latihan yang sistematik daripada jurulatih yang berpengetahuan dan juga berpengalaman. Justru itu, dengan adanya penganjuran program e-klinik bola sepak ini, pihak sekolah melalui kelab bola sepak berharap agar peserta-peserta akan dapat menerima ilmu yang amat berguna, terutamanya daripada fasilitator yang berpengalaman di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama juga, diharap pihak guru-guru akan mendapat manfaat daripada pendedahan teknik latihan di dalam program ini. Dan semoga program ini menjadi satu usaha awal ke arah melahirkan pemain yang berkualiti, terutamanya di daerah Bengawan Sabah.